Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ni dapatlah kita sama-sama berhimpun dalam rumah Allah untuk kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita bila mana kita dapat melaksanakan kewajipan kita sebagai hamba, menzahirkan pengabdian diri kita kepada Allah. Sebab apa? Sebab apa saya katakan nikmat yang besar? Sebab benda ni lah yang ramai sangat orang nak. Bukan orang yang hidup, orang mati. Ramai sangat orang mati dalam kubur sana tu, yang kita lalu tepi kubur tu, ramai yang dalam kubur tu dia minta untuk dikembalikan semula dekat atas muka bumi ni. Na'mal salihan inna muqinun, pasti kami akan berbuat amal soleh dan kami akan jadi hamba-Mu yang yakin kepadamu. Jadi kita bersyukurlah kita dapat benda yang orang nak. Ramai orang nak, sangat-sangat ramai. Sebab itulah Nabi kata ni'matani maghbunu fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang ramai orang lalai daripada kalangan manusia. As-sihhatu wal faragh, waktu sihat dan juga waktu lapang. Kebanyakannya bila sihat kan nak pergi lain kan. Bila sihat nak pergi lain, nak pergi jalan, masa itulah nak pergi jalan-jalan, nak pergi keluar, masa itulah nak pergi makan-makan dekat luar. Masa sakit baru nak cari Tuhan. Jadi ibadat dengan Allah ni dalam keadaan yang tidak sempurna mana? Bukan sempurna ibadat tu, tapi dalam keadaan sakit ni kan, fahamlah macam mana sakitnya kepala. Bila tengah sakit kepala tu sujud macam mana rasa? Pasal cabut kepala, tengah sesema, berair hidung, nak rokok tu nak keluar hingu, tak sedar solat dalam keadaan tu. Sebab itulah apa yang dikatakan nikmat ni, nikmat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah semasa kita waktu sihat. Waktu sihat, masa itulah kita nak rokok lama-lama, kita nak sujud lama-lama. Masa berair masa sihat ni kita nak sujud lama kepada Allah, kita nak rokok lama-lama kepada Allah, kita nak tunduk betul-betul, kita nak amalkan betul-betul. Tapi bila masa beringuh ni, Allah, saya kalau saya demam saya demam beringuh, saya cakap dengan isteri saya, yang nanti baca tu cepat abang dah tak boleh baca surah doa iftitah, tak boleh baca dah. Kalau saya solat jemaah dengan isteri Zuhur ke Asar kan, dia kata yang tolong ni lepas akan angkat takbir tu Allahu Akbar tu terus baca surah Al-Fatihah lalu. Saya bacalah doa iftitah, tak boleh dah. Saya nak keluar hingu gini tak. Kita solat pun terus baca Al-Fatihah, batu surah pendek-pendek, tak boleh. Jadi bila masa sihat ni lah kita nak baca panjang sikit, kita nak rokok tu lama sikit. Masa itulah sebab apa? Sihat. Dua nikmat. Nikmat yang dimaksudkan dengan nikmat ni bukan nikmat sedap sihat pergi jalan, tak, bukan yang tu. Tapi untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beringuh, demam, tak sedap kita nak solat dalam keadaan macam tu. Tapi masa kita sihat ni lah kita nak buat amal ibadat sesempurna yang kita boleh buat. Dan juga waktu sihhatu wal faragh. Kita waktu lapang sikit kan, nak pergi jalan mana kita ni? Nak pergi jalan mana ni? Sedangkan waktu lapang tu lah, masa tu lah kita boleh baca mungkin Al-Quran 5 muka ke kali tu, ataupun boleh baca banyak kali, ulang-ulang.
satu muka tu bagi lancarkan, yang mana tak lancar, lancarkan, yang mana masih lagi gagap-gagap, lancarkan. Yang mana kurang tu, kalau susah untuk nak belajar, dengar dulu. Jadi waktu lapang. Waktu lapang dalam kita nak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah Allah bagi pada kita, alhamdulillah, masa lapang. Tuan-tuan dan puan-puan dapat datang ke masjid, dapat mari untuk solat maghrib berjemaah dan juga dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kefahaman. Paling penting sekali kita mari dalam majlis ilmu ni bukan apa kita nak. Kita nak kefahaman. Kita nak kefahaman. Yang pertama kita nakkan kefahaman. Sebab apa? Kefahaman milik Allah, bukannya milik kita. Orang pandai sekali, macam mana sekalipun, kalau Allah tak bagi kepada dia kefahaman, tak boleh. Ada orang yang depan dia ada hidangan sedap. Ada dekat depan dia tu hidangan sedap, sop sirip ikan hiu. Lepas tu dengan siakat 3 rasa. Tapi kalau Allah tarik rasa lazat pada lidah tu, pernah tak tuan-tuan ada makanan sedap, makan sikit Allah tak boleh lah sikit perut. Makan sikit rasa pahit mulut. Makan sikit tak boleh angin. Kan? Allah tarik tu. Jadi walaupun kita kata makanan tu sedap, tapi bila Allah tarik lazat pada lidah, hilang. Tak rasa nikmat dah. Kita nampak dekat atas, dekat dalam bilik kita, oh selesanya bau pasal aircon dalam bilik ni. Selesa ni. Lepas tu dengan katil hot kowe tu. Yang kowe beribu tu, bayar dekat batu-ratus sebulan tu. Bayar dia mari servis, dia cuci, anti kulat lah, macam-macam lagi. Tapi kalau Allah tarik nikmat, lena, Allahu Akbar. Kadang-kadang orang tidur dekat atas tikar kayu, atas tikar getah gitu, lena tidur dia. Lena Allah teranga gitu. Kita ni kat tidur balik sini, balik sini. Buat apa tu bang? Tak lena tidur. Terbangun Allah. Sebab tu lena, kita boleh tidur, tapi lena tu Allah yang bagi. Kita boleh makan, lazat paridah tu Allah yang bagi. Kadang-kadang orang makan nasi ulam budu macam tu ya. Nasi ikan kering, Allah lazatnya, sedapnya. Tapi ada orang yang makan nasi mahal tu, tak sedap. Cuba kalau tuan-tuan biasa pernah pergi dekat hotel 5 bintang yang ada buat dinner malam-malam, tengok berapa banyak makanan tak habis. Mahal tu. Bukannya murah tu, sepala 50, sepala 70. Kalau cuba pergi ambil package buka puasa, tengok sepala dah berapa? 70. Tapi tengok makanan tu sedap. Sebab itulah lazat pada lidah ni Allah yang bagi. Kita boleh beli makanan sedap, tapi lazat pada lidah ni Allah yang bagi. Nikmat. Jadi, moga-moga Allah bagi pada kita, kurniakan kepada kita kefahaman yang pertama, yang kedua pengampunan, dan yang ketiga Allah kurniakan kepada kita belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab belas kasihan ni, inilah yang sangat-sangat kita nak dalam perkahwinan. Apa yang masa saya duduk di pejabat agama, biasanya yang mengekalkan hubungan sesebuah keluarga ni, dia bukanlah cinta. Bukan kasih sayang tu yang mengekalkan hubungan suami isteri. Bukan kasih sayang, tapi belas kasihan. Belas kasihan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Untuk dapatkan ketenangan, untuk rasa mawaddah, cinta, dan juga rahmah, belas kasihan. Kadang-kadang kan kita tengok orang ni bercinta, tapi bila tak ada belas kasihan tak lagi. Yang menyebabkan tengok suami tengok isteri, Allah letihnya, tian suami kerja seharian, pergi keluar pukul 6 pagi sampai rumah pukul 8 malam. Ada belas kasihan. Mula-mula rasa kita nak marah suami kita, tengok suami kita letih, ada belas kasihan. Tengok je suami pula balik-balik rumah, tengok bersepah, tengok isteri tengah tidur letih, cakap Allah, belas kasihan. Marah ni, mana ni, buka bawa saji, makanan tak ada ni, tak ada makanan ni. Tengok isteri letih, tidur, belas kasihan. Kalau semata-mata cinta, kalau makanan tak ada, tak boleh juga. Tapi disebabkan adanya belas kasihan itulah yang menyebabkan hubungan sebuah keluarga tu dia boleh kekal sampai bila-bila. Dan itu jugalah yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu belas kasihan daripada Allah. Sebab apa? Sebab kalau nak ikutkan, tak ada satu pun nikmat yang Allah bagi pada kita yang kita dah bayar. Tak ada pun. Kalau kira nikmat,
yang Allah bagi pada kita yang kita dah bayar pada Allah? Tak ada satu pun. Nikmat hidung ni, berapa harga kalau tuan-tuan cuba pergi tanya dekat hospital, berapa harga untuk sewa alat bantuan pernafasan yang untuk balik rumah tu? Berapa sewa sehari? Kita bukan sewa, bagi daripada dulu lagi. Kalau nak bayar ni, kita nak bayar zakat, kira lagi 2.5 tu betul-betul point tu kita berkira. 2.5 tu kalau lebih 1 tu lebih 10 tak boleh. Kita kena bayar zakat cukup. Kalau zakat fitrah RM7.30, RM7.30 minta baki lagi. Contoh. Contoh, tapi biasanya kita akan bagi lebih lah kan. Nak katanya, kita dengan Allah memang kita akan berkira. Sedangkan banyak sangat yang Allah bagi pada kita. Kalau kita nak hitung satu persatu nikmat yang Allah bagi pada kita, nescaya la tuhsuha, takkan kita mampu untuk hitung. Sebab tu dekat akhirat sana, yang kita harapkan adalah belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat seorang-seorang satu, berjemaah 27, belas kasihan daripada Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung perkongsian kita berkaitan dengan surah Yusuf ayat yang ke-21. Sebelum ni kita tengok dah macam mana Nabi Allah Yusuf AS dijual, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka, iaitu abang-abang Nabi Yusuf, telah menjual Yusuf AS. Wa syarauhu, dan Yusuf dijual bi thaman, dengan nilaian bakhsin yang sangat-sangat hina. Dikatakan dalam riwayat lebih kurang 22 dirham, darahima ma'dudah, beberapa dirham. Darahim maknanya dirham-dirham, ma'dudah yang boleh dihitung. Jumlah yang sangat-sangat sikit, bukan mari sedebuk macam tu, tak. Yang boleh hitung-hitung. Tu dirham. Darahima ma'dudah, beberapa dirham sahaja. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka tu, sebab mereka tidak tertarik kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sedangkan kita tengok macam mana kerajaan Mesir nanti sangat-sangat tertarik dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yang mereka langsung tak tertarik, malah nak hapuskan kalau boleh, nak bunuh kalau boleh. Kita masuk ayat yang ke-21 dan juga 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Dua ayat daripada surah Yusuf, ayat 21 dan juga 22. Jadi bila mana Nabi Allah Yusuf AS dibawa oleh pedagang-pedagang tu on the way daripada satu tempat, dia melalui Kan'an. Dia hantar orang suruhan dia untuk ambil air dekat dalam telaga. Bila turunkan timba tu nampak ada budak. Qala ya bushra hadza gulam. Tuan-tuan, saya tengok ni ada budak ni. Datanglah abang-abang dia. Jangan ambil budak tu. Wa syarau dan kami jadikan dia sebagai bid'ah. Dia sebagai barang pertukaran, mesti kena bayar. Jangan ambil budak ni, mesti kena bayar. Dan dijadikan sebagai barang pertukaran. Lepas dia beli tu, dia ambil budak tu, kemudian dibawalah ke Mesir. Sebab apa? Dia berniaga dekat Mesir. Sebab sumber ekonomi orang zaman dulu adalah lebih kepada perdagangan. Sebab dekat padang pasir tak ada apa-apa sumber ekonomi yang baik dekat situ. Sebab itulah Mekah merupakan satu tempat yang tak menjadi tarikan utama kepada kerajaan yang besar, iaitu Rom dan juga Parsi. Sebab tak ada sumber ekonomi. Kenapa Jepun datang jajah tanah Melayu? Sebab ada sumber ekonomi. Ada arang batu, adanya getah, adanya macam-macam jenis-jenis logam yang ada dekat dalam tanah kita ni. Tanah yang subur, berada dekat Khatulistiwa, bauxite lagi, semua ada. Emas ada, perak ada, Belaka. Tapi dekat Mekah ni apa ada antara daya
tarikan. Sebab itulah Allah utuskan Rasulullah dekat kawasan Mekah, dekat kawasan padang pasir, sebab tempat ni tidak menjadi tarikan utama kepada Rom dan juga Parsi. Jadi bila tak ada tarikan utama, dia tidak berada di bawah satu kerajaan, maknanya dia tak ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, mudah sikit kerja dia. Bukanlah Mekah tu tempat yang susah, Mekah tu tempat yang mudah kalau nak banding dekat negeri-negeri lain. Sebab Nabi Allah Isa alaihi salam diutuskan dekat tempat negeri yang adanya perundangan, adanya kerajaan. Sebab itulah Nabi Allah Isa alaihi salam dibunuh sebab dia ada undang-undang. Apa agama bagi kerajaan ni adalah Nasrani, Yahudi. Jadi bila tiba-tiba datang bawa agama yang lain, dia kena memang kena burulah Nabi Allah Isa alaihi salam. Bila mana orang-orang Yahudi ni dia sebarkan ajaran dia, Isa kata tak boleh, itu salah tu. Lawan tak boleh. Tapi kalau Mekah ni sebab dia undang-undang rimba. Siapa yang kaya, dialah yang berkuasa. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Yang kaya makin berkuasa, yang miskin makinlah dihina. Jadi sesuailah Nabi diutuskan dekat tempat itu sebab tempat tu mudah. Jadi itu antara sumber ekonomi dia dekat kawasan-kawasan yang ni. Antaranya adalah dia kena berdagang. Jadi dia berdagang sampai dekat Mesir nak jual-jual tu, tak naklah bawa Yusuf, nak bawa mana ni? Bawa balik rumah nanti isteri tanya, "Bapa tu ada budak tu, anak siapa ni bang?" Tak boleh kan. Jadi dia kena jual kat situ. Wa qala allazi ishtarahu min Misra, dan yang belinya adalah seorang lelaki iaitu Al-Aziz. Ada riwayat mengatakan namanya Al-Aziz, tapi riwayat yang masyhur mengatakan Al-Aziz itu merupakan gelaran kepada seorang menteri. Kalau kita menteri dipanggil sebagai yang berhormat. Kalau Perdana Menteri yang amat berhormat, gelaran dia. Tapi kalau Al-Aziz ni iaitu gelaran yang agung. Yang besar, yang mulia. Jadi dia ambil gelaran-gelaran ni untuk orang-orang yang mulia. Al-Aziz. Sebab itulah kalau kita tengok, kalaulah kita nak katakan bahawa Al-Aziz ni merupakan nama kepada menteri itu, sebab nanti kita tengok ayat yang lain, abang-abang Nabi Yusuf panggil pada Nabi Yusuf Al-Aziz. Abang-abang Nabi Yusuf panggil Nabi Allah Yusuf AS dengan gelaran Al-Aziz. Maknanya Al-Aziz ni bukanlah satu nama, tapi dia adalah gelaran bagi jawatan. Kalau kita sultan, ada yang pakai sultan, ada yang pakai yang di-Pertuan Agong, ada yang pakai raja. Kalau dekat Kelantan panggil Tengku Mahkota. Kalau dekat Perlis panggil Raja Muda. Kan? Kalau dekat Perlis panggil Raja Muda. Tengku Mahkota ni panggil sebagai Raja Muda. Sebab apa? Itu Raja Perlis, Raja Muda. Sultan, Tengku Mahkota. Dia adalah pangkat-pangkat dia, gelaran gelaran yang tertentu. Jadi gelaran bagi seorang menteri adalah Al-Aziz. Dia beli Yusuf. Wa qala allazi ishtarahu min Misra, daripada orang Mesir, limra'atihi, dia berkata kepada isteri dia, limra'atihi, yang dikatakan namanya dalam riwayat Israiliyat, bukan daripada hadis sahih ataupun daripada hadis yang dhaif sekalipun, tak ada. Daripada riwayat Israiliyat yang mana namanya adalah Zulaikha. Riwayat Israiliyat. Sebab dalam Al-Quran pun tak sebut nama Zulaikha, dan dalam hadis-hadis yang lain pun tak disebut nama Zulaikha, melainkan riwayat Israiliyat. Jadi dia kata kepada isteri dia, kenapa Allah tak sebut terus-terus nama isteri dia? Sebab tak penting mana nama tu. Bila nama yang penting Allah sebut. Bukannya ada nama yang Allah sebut, ada nama yang Allah tak sebut. Bila Allah tak sebut, maknanya nama tu tak penting. Tapi bila Allah sebut, nama tu penting. Abu Lahab, jangan letaklah nama anak kita. Penting untuk kita tahu tentang sejarah jahatnya dia. Yusuf, penting untuk tahu tentang sejarah sabarnya Yusuf. Limra'atihi akrimi maswah. Dia kata kepada isteri dia, wahai isteriku, ni aku bawa budak ni, aku baru beli dekat pasar tadi, muliakan dia. Akrimi maswah, muliakan dia. Tengok macam mana Allah muliakan orang-orang yang Allah cinta. Sebab apa? Kita ni dalam satu hadis menyebut an-nasu kal ma'adin. Manusia ni macam emas. Kadzahabi wal fiddah, seperti mana emas dan juga perak. Yang mana kita ni nilai yang kita ni adalah nilai yang emas. Maknanya kita sangat-sangat berharga.
Orang ni, dia kalau dia berharga, letaklah mana-mana sekalipun, dia akan sentiasa bersinar dia punya nilai dia. Khalid Al-Walid, bila mana dia peluk Islam, Nabi bukan suruh jadi tok siap, Nabi bukan suruh jadi imam, tapi Nabi suruh jadi panglima perang. Sebab semasa jahiliah dia bersinar dengan jawatan sebagai panglima perang, maka Nabi ambil jawatan tu letak pula dekat dalam Islam, iaitu panglima perang bagi kaum muslimin pada zaman tu, iaitu Khalid Al-Walid. Jadi bila mana Nabi ni, Allah letaklah mana-mana, Allah akan muliakan dia. Akrimi maswah. Dia kata kepada isteri dia, wahai isteriku, akrimi, muliakan maswah, tempat dia. Asa mungkin ayang fa'ana, kita akan dapat manfaat daripada dia. Nanti memang betul Nabi Allah Yusuf AS memberikan banyak manfaat kepada negeri Mesir dalam pentadbiran dia semasa musim kemarau yang panjang. 7 tahun kemarau. Kemarau ni bukannya makna kering. Tanam apa-apa tak tumbuh langsung. Tanam pokok tak tumbuh. Tanam ni tak tumbuh. Bayangkan dalam masa 7 tahun tak ada sumber padi. Dalam masa 7 tahun tak ada sayur-sayuran. Dalam masa 7 tahun ayam mati belaka. Dalam masa 7 tahun, lembu kena kuku mulut. Semua mati-mati belaka. Tak ada satu benda pun yang subur. Masa zaman tu. Tanam apa-apa, cili pun tak boleh hidup. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, ataupun kita boleh ambil dia sebagai anak. Sebab dia tak ada anak. Dua orang ni, pasangan suami isteri, tak ada anak. Wa kadzalika makkanna li Yusuf. Demikianlah kami telah menempatkan tempat Nabi Allah Yusuf alaihi salam fil ard, dekat dunia ni, dekat bumi Mesir tu. Macam mana Allah muliakan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sebab tu kita jangan bimbang. Bila mana kita ni, selagi mana kita berpegang kepada akidah, selagi mana kita beramal dengan amalan Islam yang benar, maka jangan risau. Pergilah mana-mana sekalipun, kita akan tetap bersinar. Sebab apa? Allah tengok pada takwa kita. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadis, dan Allah akan ajarkan kepada dia ilmu untuk mentakwil mimpi. Sebab zaman orang dekat Mesir ni dia ada satu jemaah. Satu jemaah penasihat raja, yang mana jemaah ni dia pandai takwil mimpi. Jemaah penasihat raja ni dia pandai takwil mimpi. Jadi macam mana nak sesuaikan dengan negeri Mesir tu, iaitu Allah ajarkan kepada Nabi Allah Yusuf AS ilmu untuk mentakwil mimpi. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadith, dan kami telah ajarkan kepada Nabi Allah Yusuf AS ilmu untuk mentakwil mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, Allah berkuasa ke atas segala sesuatu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi manusia ni kebanyakannya tidak mengetahui. Ayat yang ke-22, walamma balagha ashuddahu ataina fa hukman wa ilma, dan tak kala balag ni maknanya sampai, macam kita lah, dah sampai balik tu sampai lah tu, sampai satu peringkat umur yang mana anak ni dah boleh dipertanggungjawabkan dengan apa-apa tugasan. Kalau lelaki, kalau ikut mazhab Syafi'i, umur 12 tahun. Umur 12 tahun balik dah. Ada yang ada pendapat kata 15. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi 18. Maknanya nafkah daripada seorang ayah kepada anak lelaki sampai umur 18 tahun sahaja. Lepas tu, ustaz, macam mana saya nak bagi anak saya dia nak pergi sama belajar macam mana? Itu duit ihsan daripada seorang ayah, bukan nafkah lagi. Kalau anak perempuan sampai dia berkahwin, nafkah seorang ayah kepada anak perempuan sampai dia berkahwin. Jadi balik dekat dalam ayat ni bukan balik yang macam kita ni, kena dah wajib solat dah. Kalau lelaki dalam mazhab Hanafi 18, mazhab Syafi'i 12. Kalau perempuan dalam mazhab Syafi'i 9. 9 pun ada, 9 hingga 12 lah. Kalau dalam mazhab Hanafi 16. Sebab tu kita punya perundangan dalam undang-undang keluarga Islam dekat Malaysia ni, dia pakai mazhab Hanafi dalam urusan perkahwinan. Nak kahwin mesti umur 18 tahun ke atas bagi lelaki dan 16 tahun ke atas bagi perempuan, ikut IC. Kalau contoh lahir 21 hari bulan 11 tahun 2006. Hari ni tak boleh nikah lagi.
Jangan kata-kata lagi kalau ada anak yang umur 16 tahun perempuan tu nak nikah hari ni, tak boleh. Tu besok. Tarikh esok baru boleh nikah tanpa memerlukan kebenaran daripada hakim. Hari ni tak boleh, dia ikut tarikh. Kalau lahir hari ni 21 hari bulan 11 tahun 2006 yang lepas, tahun ni baru cukup, tak boleh lagi ni, kena esok baru boleh nikah tanpa kebenaran mahkamah, cukuplah dengan wali sahaja. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan nak nikah umur 9 tahun boleh, sebab balik umur 9 tahun bagi perempuan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita pakai mazhab Hanafi, umur 16 tahun ke atas baru boleh nikah. Lepas tu yang umur 12 tahun boleh nikah tak? Boleh, tapi dengan kebenaran mahkamah. Dulu masa saya tahun 2015 bulan 1, saya ingat lagi tarikh, 25 hari bulan 1 tahun 2015. Saya masuk kerja, saya mula posting 18 hari bulan 1 2015, berada di KB, kemudian barulah masuk ke Pejabat Agama Pasir Mat. Datanglah seorang penghulu, lelaki lah, datang seorang penghulu ni bawa anak mukim dia, umur 13 tahun, perempuan, nak nikah. Umur 13 tahun, nak nikah. Bawa ke mahkamah banyak sangat kes, ditolak ke pejabat agama. Dia kata, "Ustaz, tolong Ustaz, cek dulu orang ni layak ke untuk saya nak bagi kebenaran nikah pada dia, boleh nikah." Saya pun okey, saya ambil lah kes tu, saya try lah dekat perempuan ni, budak ni. Okey dik, cuba baca sikit lah Al-Fatihah, nak dengar sekali. Dia baca Al-Fatihah tak boleh. Allahu Akbar. Tuan-tuan, anak kita surah Al-Fatihah ngapa baca gitu ke, ataupun dengar mak ayah dia baca, ataupun dengar dekat masjid, alik-alik ngapa? Kita ni surah Al-Fatihah ni ngapa gitu je. Bukannya macam kita hafal surah-surah yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan gitu. Kita hafal Allahu Akbar, dengar imam baca depan, hafal. Anak saya sejak umur 4 tahun lagi, yang perempuan, dah ingat dah surah Al-Fatihah. Sekarang ni dah ingat dah. Kalau saya solat dengan anak-anak saya tu, saya akan baca kuat-kuat sikit surah-surah yang pendek-pendek untuk diingat. Sampai sekarang anak-anak saya yang umur 6 tahun tu dah ingat daripada surah An-Nas sampai surah Kulliyah. Boleh baca dengan dengung yang betul. Dengan dengung dan panjang yang betul. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Asyaddu kubra. Anak saya cakap hebatnya, boleh baca dia. Sebab apa? Sebab budak-budak dengar dengan cara dengar. Tapi bayangkan, anak ni saya suruh dia baca surah Al-Fatihah, tak boleh baca. Surah 3 pun tak boleh. Qul Allahu Ahad pun tak boleh. Bacaan ketika solat pun tak tahu. Macam mana saya nak perakukan yang mana budak ni bersedia untuk nikah? Cakap tak boleh, dia tak dosa dia saya. Nak nikah pula dengan lelaki berumur 30 tahun. Budak ni umur 13 tahun dah berhenti sekolah dah. Cakap, bayangkan kalau dia nikah umur 13 tahun, budak-budak lagi, tak pandai dia nak layan suami ke apa, yang menyebabkan suami dia ceraikan dia dalam keadaan dia dah mengandung ke apa ke, kan susah dia, masa depan dia pula yang akan rosak. Yang lelaki ni pula Allahu Akbar, kenapa lagi cari yang umur 13? Tak ada ke umur 20? Dia umur 30 lelaki tu. Orang Kuala Terengganu. Apa Terengganu ni, mari Kelantan, jauhnya cari, boleh jumpa dia. Budak-budak sekolah orang Kuala Terengganu. Cakap, orang mana lelaki tu? Dia tanyalah pada apa ayah dia. Cakap, orang Kuala Terengganu. Umur 30, orang Kuala Terengganu. Cakap, Kemaman kan ada. Cari Kemaman dululah. Apa pergi cari Pasir Mah tu? Orang kata orang Pasir Mah comel kan? Tu yang cari Pasir Mah tu. Budak lagi dia ambil. Cakap Kemaman ada, Dumung ada. Jauh dia ambil. Tak ada orang nak ke dia. Kita tahulah. Wallahualam. Cari Kemaman ni. Jumpa dengan apa? Pergi cari masjid-masjid ni. Cari yang umur 18 tahun ke atas kak. Ni cari 13 tahun. Kesian ke budak tu. Kecil lagi. Orang kecil sangat. Cakap Allahu Akbar. Cakap maaf lah. Tok Ngulu bukannya kita buat naya ni. Sebab memang saya tak boleh bagi. Saya tulis tu tidak dibenarkan, tak layak lagi untuk nikah. Sebab bila nikah ni dia adalah ilmu-ilmu dalam pernikahan. Tentang haid pun tak tahulah budak tu tahu ke tidak, tentang hukum hakam berkaitan dengan haid, tentang nifas ni macam mana. Jadi tak boleh bagi. Tu balik.
Balik untuk dia dipertanggungjawabkan dengan ibadat-ibadat, dengan dosa pahala. Tu balik yang tu. Tapi balik sebagai Nabi ni bukan balik tu. Dia mampu untuk tanggung ujian, mampu untuk tanggung kesusahan, mampu untuk duduk dalam penjara, mampu kena torture, mampu bila mana dia menghadapi ujian dan dia kena sabar. Ini ujian bagi Nabi. Jadi balik bagi Nabi ni bukanlah balik bermimpi keluar air mani ke, kalau perempuan bagi head ke tak. Tapi bagi laki ni, bagi Nabi ni, balik tu adalah umur yang layak bagi dia untuk diberikan dengan ujian-ujian yang banyak. Seperti mana Rasulullah, bila mana balik Rasulullah, walamma balagha asyuddahu, tatkala Nabi Allah Yusuf AS sampai kepada balik asyuddah. Asyuddah mana sangat-sangat lah. Sangat-sangat badan dia pun dah mampu untuk nak tanggung bebanan-bebanan. Jadi kalau macam Rasulullah pada umur 40 tahun. Lalu riwayat mengatakan yang masyhurnya umur 35 tahun. 33 hingga 35 tahun. Ada kata 25, ada kata 40, ada kata 33 hingga 35. Jadi yang masyhurnya kata dalam umur 33 hingga 35 tahun umur Nabi Yusuf pada masa ni. Iaitu pada umur 33 hingga 35. Jadi bila mana dah sampai, dan Allah dia takkan bagi apa-apa ujian selagi mana Allah tak bagi pada dia ilmu dan juga kebijaksanaan dulu. Macam tu juga, ada ke orang kerja-kerja DO lalu? Masa interview okey, tahniah anda diterima kerja. Posting mana ni? Posting sebagai pegawai daerah Kemaman. Tak boleh. Dia kena lalu ujian dulu. Dia kena ada ilmu dulu, ilmu dalam pentadbiran, ilmu tentang tanah, apa dalam kanun tanah negara, ada ilmu tentang tu, banyak-banyak lagi. Barulah lama-lama kena berkhidmat dalam 20 tahun dulu, barulah layak dia untuk nak memikul tanggungjawab sebagai ketua dekat sebuah daerah tu, pegawai daerah. Jadi balik itulah, bila sampai balik yang sepenuhnya, barulah dia layak untuk jadi pegawai daerah. Kalau Nabi Allah Yusuf SAW, balik yang sepenuhnya iaitu bila diajar, iaitu untuk jadi sebagai menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Nabi, dipikulkan tanggungjawab dia sebagai seorang Nabi yang mana dia kena sampaikan dakwah, dia kena sampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan ganjaran bagi orang yang sentiasa memperbaiki. Muhsinin ni maknanya orang yang sentiasa memperbaiki diri dia. Sebab itulah kenapa kita kena sentiasa belajar, sebab kita nak memperbaiki diri kita, dan untuk apa Allah bagi pada kita hukman wa ilma, kebijaksanaan dan juga ilmu. Ayat yang ke-23. Kita tutup dengan ayat yang ke-23. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Kemudian barulah Allah datangkan ujian ni. Kalaulah Allah tak bagi ilmu kepada Nabi Allah Yusuf AS, macam mana Allah nak datangkan ujian yang besar macam ni? Iaitu dia berhadapan dengan ujian fitnah. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Bayangkanlah, Zulaikha ni dia duduk bersama-sama dengan Nabi Allah Yusuf AS. Masa ni dah Nabi Yusuf AS ni dah mencapai umur yang mana wajah dia cantik dah. Wajah dia sangat-sangat cantik. Lelaki biasanya dia dah mencapai wajah yang cantik ni dalam umur 30 tahun ke atas, 30 hingga 40. Sebab tu ramai lelaki yang berpoligami umur ni, sebab dia dah mencapai masa tu dah stabil, tubuh dia pun dah comel sikit dah. Kalau yang kurus tak ada kurus sangat, masa tu tak ada besar sangat. Dia punya wajah dia tu maksudnya tumbesaran bagi lelaki ni dia berhenti setakat 30 lebih tu je. Dia takkan tinggi lagi dah. Dia takkan besar lagi dah. Tulang dia setakat tu je. Sebab tu kalau lelaki, kalau dia patah tulang ke apa ke, nak baik lambat sikit yang umur 35 tahun ke atas ni, sebab dia dah habis dah, tumbesaran dia dah habis dah. Macam saya itu pun patah kaki dekat dengan 6 bulan jugalah, baru boleh berjalan dengan baik. Baru boleh jalan dengan baik. Tapi kalau budak-budak tengok kan, metah. Sebab apa? Dalam tempoh tumbesaran dia lagi. Jadi masa ni bayangkan Zulaikha duduk bersama-sama dengan Nabi Allah Yusuf AS dalam satu rumah. Mana boleh tahan tengok orang comel macam tu. Warawadathu allati, dan
Zulaikha tadi dia berkehendak, rawada. Uridu, rawada. Kalau kita belajar bahasa Arab, uridu an adhaba ilal madrasah. Uridu, aku hendak pergi ke sekolah. Jadi dia berkehendak kepada wa rawadathu, iaitu Nabi Allah Yusuf AS, allati huwa fi baitiha, yang mana perempuan ni berada dekat dalam rumah dia, an nafsihi, dia nak kepada badan Yusuf AS, nafsihi, wa ghallaqatil abwab, dan tutup pintu-pintu. Pintu-pintu, berapa banyak pintu ada? Berapa banyak pintu rumah ni ada ni? Bukannya pintu bilik je ni. Pintu-pintu, wa ghallaqatil abwab, dia tutup pintu-pintu. Dalam riwayat mengatakan pintu-pintu rumah ni ada dekat dengan 19 pintu. Besar mana rumah tu? 19 pintu. Kita pintu rumah kita ada berapa? Pintu depan, pintu dapur, sliding lah. Ada 3 pintu, 4 pintu lah rumah kita kan. Kalau campur dengan bilik, kalau 4 bilik, 4 pintu. Ada lebih kurang 17 pintu. Tapi ini lebih kurang dalam 7 pintu. Tapi ini lebih kurang dalam ada 19 buah pintu. Besar rumah ni. Menteri kan? Besar rumah. Sangat-sangat besar. Wa ghallaqatil abwab. Dia tutup pintu lah tu. Tutup pintu. Dan dia berkata kepada Nabi Allah Yusuf AS, wa qalat haytalak, wahai Yusuf, aku nak pada engkau. Wa qalat haytalak, aku nak pada engkau. Qala ma'adallah. Maka Yusuf kata, aku berlindung daripada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya Rabbi ahsana maswai, iaitu Allah ahsana maswai, iaitu sebaik-baik tempat. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan orang-orang yang zalim. Sebab apa? Sebab apa kata zalim? Sebab dia curang kepada suami dia. Dia buat sesuatu nak berzina dengan dalam keadaan dia tu isteri orang. Dia nak berzina dalam keadaan dia ada suami. Kita ambil lagi ayat lagi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Dalam ayat ni, walaqad hammat bih wa hamma biha, dan demi sesungguhnya Zulaikha dia nak kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun nak kepada dia. Sebab tu dalam pembacaan Al-Quran ada ulama dia kata tak boleh berhenti kat sini. Sebab kalau berhenti dekat sini, dia akan jadi Yusuf pun nak juga pada dia. Walaqad hammat, baca dia, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dalam Al-Quran dia tak tanda jim dekat atas tu. Kalau dalam Quran Rasam Osmani dia letak tanda lain. Asalnya tak jim juga asalnya. Jim tu maknanya jawazul wasli awil waqfi. Boleh berhenti, boleh sambung. Nak sambung boleh, nak berhenti boleh. Lepas tu ada rabbih, ada qaf lam ya. Apa makna qaf lam ya? Qaf lam ya tu dia ambil daripada waqaf. Waqaf, qaf tu dia ambil waqaf, waqafa, qaf tu aula. La dekat belakang. Jadi qaf lam ya, waqaf aula. Berhenti lebih diutamakan. Jadi dalam ulama kata nak baca ayat ni tak boleh berhenti pada wahamma biha. Sebab kalau wahamma biha maknanya dia orang saling-saling nak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, demi sesungguhnya Zulaikha nak pada Yusuf dan Yusuf nak pada Zulaikha. Wahamma biha, dan nak pada Zulaikha. Tapi kena baca sambung sebab ayat dia laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah Allah tidak tunjukkan, tak ajar dulu ilmu ni pada Yusuf AS. Sebab itulah sebelum Allah nak datangkan apa-apa ujian kepada Nabi Allah Yusuf AS, Allah mesti datangkan dulu ilmu. Baru ada. Mana boleh datang ujian tanpa ada persediaan. Kita nak periksa pun mesti kena belajar dulu. Kita nak periksa akhir tahun, kena belajar awal tahun. Belajar, periksa. Mana boleh periksa dulu, baru belajar. Dia kena belajar dulu. Jadi, hikmah dia kenapa Allah datangkan kepada Nabi Allah Yusuf AS ni ilmu dan juga kebijaksanaan. Sebab lepas ni ada banyak ujian yang Allah nak bagi kepada Nabi Allah Yusuf AS yang sesuai dengan ilmu dia. Kita ambil bidang sains, maka kita punya ujian pun dalam bidang sains. Mana boleh pergi tiba-tiba ujian, gua ambil akaun ni, aku tak belajar akaun. Ujian yang sesuai dengan ilmu yang Allah bagi. Macam tu juga ujian-ujian yang Allah bagi pada kita sebenarnya semuanya ujian yang berkaitan dengan kita.
Bukannya ujian yang berkaitan dengan orang lain. Allah datangkan ujian kepada kita, iaitu ujian hutang. Sebab kita ada sedikit gaji. Hutang lah. Betul tak? Cuba kalau tengok orang kampung kan, orang kampung mana ada hutang? Sebab dia tak ada sedikit gaji. Orang yang ada sedikit gaji ada hutang. Orang yang tak ada sedikit gaji, Allah tak akan turunkan ujian hutang pada dia sebab tak sesuai. Orang kampung, apa ni ada hutang bank rakyat? Apa mana boleh ada hutang bank rakyat ni? Sedikit gaji tak ada. Jadi ujian yang Allah turunkan adalah ujian yang sesuai dengan diri kita. Jadi Allah bagi ilmu dulu kepada Nabi Allah Yusuf AS, barulah Allah turunkan ujian pada dia. Sebab itulah cara nak baca ayat ni dengan baca walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Sebab kalau baca walaqad hammat bihi wa hamma biha, orang yang mungkin ada yang belakang ni yang tak faham, tak apalah. Tapi yang faham tak, Yusuf nak juga pada Zulaikha rupanya. Guana Nabi perangai macam ni. Tak boleh. Sebab tu dalam pembacaan Al-Quran pun kita tidak dibenarkan mewujudkan apa-apa tanggapan yang buruk. Sebab tu dalam bacaan surah Al-Fatihah sekalipun, seperti mana yang pernah saya kongsikan, bacaan dia mestilah berhenti pada ayat dia. Seperti mana sunnah Nabi baca berhenti pada ayat dia. Berhenti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, berbanding dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Betul, tapi ada orang belakang yang tak tahu. Dia kata, surah Al-Fatihah ni berapa ayat sebenarnya? Ada orang yang tak tahu. Kita jangan ingat semua orang tahu macam kita. Sebab kan saya pernah kongsi yang tentang saya dengar dalam radio, seorang perempuan dia tanya kepada seorang ustaz, "Buat apa ustaz? Saya pergi masjid dekat satu tempat tu, dia solat subuh 3 rakaat." Dah hari Jumaat juga orang solat, buatlah sujud sajadah. Tapi ada orang yang tak tahu. Kita jangan ingat semua orang tahu macam kita. Jadi kalaulah pembacaan Al-Quran pun kita tak boleh nak timbulkan apa-apa fitnah, apatah lagi diri kita, janganlah timbulkan apa-apa fitnah yang mana dia boleh mendatangkan keburukan terhadap kita dan Islam lah secara khususnya, amnya. Jadi nak baca ayat ni tak boleh. Sebab tu nak baca Al-Quran ni pun dia kena tahu juga, kena baca-baca juga tentang tafsir dia, tentang huraian-huraian daripada ulama-ulama tajwid. Kenapa tak berhenti sini? Kenapa dia letakkan qaf lam ya, sad lam ya, mim, jim? Semuanya ada sebab-sebab yang tertentu berkaitan dengan maksud, supaya orang lain dengar tu, orang Arab contoh dengarlah. Orang Arab yang dia bukannya orang Islam pun dia orang Arab, dengar walaqad hammat bihi wa hamma biha. Guana ni Yusuf nak juga pada isteri dia. Sebenarnya kalau baca dengan sambung gitu, kita akan faham walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Dia nak Yusuf tak nak dia. Tu maksud dia. Kalau kita baca setakat tu, baca berhenti pada ayat yang betul, kita akan dapat maksud perempuan Zulaikha nak Yusuf tak nak Zulaikha sebab Yusuf tahu salah. Laula arra'a burhana rabbi. Jadi jangan berhenti. Walaupun ada tanda jim sekalipun, kena sambung. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Sebab kalau tak, memang maksud dia tu akan membawa maksud Yusuf nak pada Zulaikha. Jadi sebab itulah Allah turunkan, Allah bagi ilmu kepada Nabi Allah Yusuf AS supaya Nabi Allah Yusuf AS bersedia untuk menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami nak menjauhkan Nabi Allah Yusuf AS daripada perbuatan yang buruk dan juga perbuatan yang keji. Kita belajar sebab apa? Sebab kita nak jauh dengan benda-benda gini lah. Sebab apa kita belajar? Sebab apa? Sebab kita nak jauh daripada benda-benda yang macam ni. Kenapa kita perlu ajarkan anak kita tentang ilmu-ilmu ni, supaya anak kita nanti pergi belajar dekat luar sana, dia ada pelindung, dia ada pengawal diri dia. Ada ilmu tak boleh ni, buat gini dosa besar ni. Tak boleh buat gini ni, buat gini dosa besar ni. Kita nak buat gini ni dapat dosa. Seperti mana anak-anak Nabi Allah Yaqub salam, bila dia nak bunuh uqtulu Yusuf, dia kata jangan, awi terahu. Kalau kamu qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Tapi kita letakkan dekat dalam perigi sebab dia tahu hukum bunuh tu dosa besar. Sebab dia antara 7 dosa besar selepas daripada mensyirikkan Allah,
adalah membunuh tanpa hak. Dosa besar selepas daripada mensyirikkan Allah, iaitu membunuh tanpa hak. Anak Nabi Allah yang Yaqub SAW tahu, abang-abang Nabi SAW tahu dosa besar. Jadi dia tak bunuh sebab dia ada ilmu. Patut pentingnya ilmu. Demikianlah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami menjauhkan Nabi Allah Yusuf AS daripada perbuatan yang buruk dan juga perbuatan yang keji. Innahu, sesungguhnya dia, min ibadinal mukhlasin, daripada kalangan hamba kami yang sentiasa ikhlas dan menyucikan dirinya sendiri. Demikianlah kita, sebab apa kita nak belajar ni? Sebab apa kita belajar? Sebab apa? Sebab kita sentiasa terpandu ke arah yang betul. Okey, insya-Allah kita berhentilah setakat ayat yang ke-24. Insya-Allah pada hari Khamis ni kita akan sambung pada ayat yang ke-25. Kita akan tengok macam mana ujian-ujian demi ujian, macam mana Nabi Allah Yusuf SAW difitnah. Kita akan tengok macam mana sikap seorang suami yang dayus. Tengok nanti sebenarnya yang ni berkaitan dengan pemimpin-pemimpin. Apa ni kita tengok? Kisah ni Allah dah ceritakan zaman Nabi Allah Yusuf AS tentang perangai orang yang nak menjaga tempat, menjaga kedudukan dia, sampaikan dia buang maruah dia sebagai seorang suami. Kita tengok lepas ni ayat yang ke-25 dan seterusnya. Sebab tu saya suka dengan kisah ni, kisah Nabi Yusuf AS. Sebab yang pertama dia cerita tentang keluarga, cerita tentang adik-beradik, dia cerita tentang kepimpinan, dia cerita tentang pemimpin, dia cerita tentang sikap dia sebagai seorang adik, sebagai seorang anak. Jadi kita tengok macam mana Nabi Allah Yusuf AS difitnah oleh suami dia. Macam mana seorang suami yang tak ada rasa cemburu bila tengok isteri dia nok pada orang lain. Tengok nanti. Macam sekarang dah tengok artis-artis berlakon. Suami tak cemburu lah tengok isteri dia pegang tangan dengan lelaki lain, tak cemburu langsung. Tak cemburu. Saya ni kalau tengok isteri ni, saya akan tegur lalulah. Tengok macam tiba-tiba terangkat tangan. Gitu. Dia tunjuk isyarat ni. Turun ni. Nak dia kan pakai kaki perempuan kan? Dia nak masuk kereta, masuk punggung dulu, angkat kaki gitu. Kalau tak ni nampak kaki. Macam-macam. Sebab apa? Kita ada rasa cemburu. Tapi dalam ni kita tengok macam mana sikap seorang suami yang tak ada rasa cemburu. Yang suami yang dayus, yang Nabi kata dia jauh daripada bau syurga. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat tu. Pada hari Khamis ni kita akan sambung ayat yang ke-25 dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Segala yang baik datang daripada Allah dan yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.